So Hanis ni dia kata Laila ni dia ni tak cukup tidur sebenarnya pada pagi tersebut, tapi disebabkan dia orang dah plan sebelum tu, and dia ni terpaksa bangun pagi sebab akak dia ni dah paksa apa semua, and dia orang pun sampai dah dekat base tu dengan keadaan tak harmoni. So Hanis dengan Laila ni dia menyumpah kerja dia. Dia ni ada masalah macam mulut dia ni cakap lepas. Bodoh lah kak, aku ni ngantuk kak. Kau pagi-pagi buta ni nak tengok sunset, sunrise, kau pergilah tengok seorang kak. Aku ngantuk ni doh kan. Orang bangang je nak naik atas ni penat-penat pagi-pagi ni untuk gambar. Kau ni orang dah sampai sini ni, mulut tu jaga-jagalah. Naik je lah. Kan naik atas kan kau hilang lah ngantuk tu, kau hilang lah penat tu. Aduh, pelas lah aku. Bodoh lah kau ni. Dah lah, jom lah. Macam tu lah. Dia punya conversation sebelum dia orang naik. Okay. Dan jadikan cerita cap, diorang pun naik ke atas, and bila sampai ke satu kawasan, sampai ke kawasan yang lain, checkpoint yang lain, adik dia ni, si Laila ni tak berhenti duk menyumpah daripada tadi. Kak, penat lah bodoh. Cepatlah, mana sunset kau ni? Semua daripada tadi aku nampak pokok bodoh ni. Kan? Apa ni? Daun-daun bangang ni. Kita nak sampai ni bila? Aku dah lah haus ni. Anjing tu lah. Macam tu lah. Laila ni ngomel je kerja je. So, si Anis ni kata dengan dia, kejap lah. Dah nak sampai dah ni. Kan? Baiklah sama-sama. Cuba kau senyap sikit mulut kau tu. Tak adalah tenaga kau banyak pakai. Sekating kau lah. Dah lah. Naik cepat lah. So, waktu tu, sebenarnya Hanis ni, dia lebih kepada nak menyedapkan hati adik dia, Laila ni. Sebab apa? Dia dah tahu dah yang masa dia naik ke atas ni dah lari jauh. Which is, kalau ikutkan daripada apa yang dia plan ataupun dia pernah naik sebelum ni, setengah jam 40 minit dah sampai atas lah, paling kurang. Tapi kali ni dia dah ambil masa lebih daripada 45 minit dekat dalam tu, dan diorang masih lagi tak jumpa puncak yang diviralkan pada waktu tu. Tak jumpa lagi ni. Macam mana ni? Kau jangan bukan kau. Asal tak jumpa pula ni? Kau jangan. Aku dah penat dah ni. Kau bawa aku buat aktiviti bodoh macam ni, pagi-pagi buta ni. Sampai sekarang tak jumpa lagi ni. Ni dah pukul berapa dah ni? Ya, kejap. Aku tengah cari jalan. Sabar. Kita orang pun berjalan cap daripada track ke track. Dia macam berulang so. Jalan tu berulang sana, berulang sini, and dekat track yang sama. Tapi aku sikit pun tak cakap untuk tidak bagi aku punya adik ni bising lah. And waktu tu cap, yang buatkan aku lagi panik, aku tengok jam, dah 7.25 minit pagi. Sepatutnya 7.25 minit pagi cuaca dah terang. Tapi kita orang ni daripada tadi ke hulu ke hilir, satu sinaran matahari pun tak nampak. Gelap macam pukul 6.30 pagi, pukul 6.20, 6 suku pagi. Waktu tu aku dah mula risau. Tapi kita orang jalan 20 minit lepas tu cap, lebih kurang 7.45, 7.50 macam tu, masih lagi tak nampak matahari. Dan waktu tu adik aku keluarkan phone, and dia kata, "Kak, dah nak pukul 8 ni, rasa gelap lagi kat sini ni." Dah, aku kata diam. Aku cakap kau diam je lah. Kak, kau jangan bukan kak. Kita sesat kan sebenarnya ni. Kita tak jumpa kan atas ni. Ya, sabar. Aku cakap sabar. Aku tengah cek ni. Kak. Aku tak nak mati dalam ni. Kak, tolonglah. Kau ni asal tak beritahu aku ni. Kau memang apa. Dia maki je adik akak dia. And kakak dia pun fed up. And akak dia pun berjalan sampai depan. Sampailah waktu tu cap, aku ni dah naik gimas dengan adik aku ni. Aku cakap dengan dia, kalau kau nak ikut aku keluar, kau ikut aku. Kalau kau tak nak, kau duduk sini. Dengan bunyi kau ni, dengan suara kau ni, dengan keadaan kita ni, aku jadi serabut, kau tahu tak? Kau nak ikut, kau ikut. Kau tak nak, kau duduk sini. Sampai ke tahap macam tu dah. So, waktu tu, aku ni pun berjalan ke arah depan, and aku nampak ada satu kawasan macam lereng, bukan lereng lah, dia macam slider lah. Macam tu lah, kau kena turun ke bawah, dan aku pun ikut jalan tu cap. And sampai je aku kat bawah, aku nampak ada seorang pakcik sedang mencari sesuatu dekat area situ. Masa slide aku turun, aku nampak pakcik tu macam pakcik tu pakai baju hikers biasa, pakai baju t-shirt. Dia ada satu beg warna coklat, dan dia macam umur lebih kurang 50 lebih lah. Dia botak lah. Dia botak pakcik tu. Itu je aku ingat. Dia macam
Oh, sewaktu tu aku dah lega cap. Dah nampak orang. Sebab tadi sepanjang kita orang jalan tu tak nampak langsung orang. So adik aku pun turun. Adik aku cakap, Kak, tu ada orang. Aku cakap macam tu kat adik aku. So aku pergi kat orang tu. Pakcik cari apa? And waktu tu cap, aku tak ada pun rasa pelik, tak ada pun rasa risau. Sebab dia nampak macam orang biasa. Pakcik cari apa tu? And pakcik tu pun pandang aku dan berkata something. Pakcik cari beras nak. Ada beras? Aku jadi tergamam lah. Tak ada pula pakcik beras. Pakcik lapar ke? Kalau pakcik lapar, saya ada roti ni pakcik. Beras tak ada lah. Tak masuk hutan bawa beras. Tak. Waktu aku tengah bercakap dengan pakcik tu dia macam tak layan. And then dia terus cari dekat kawasan tu. Macam tu. Dia cari. Dia usah macam tu. Pakcik cari apa sebenarnya? Pakcik cari beras. Kamu ada beras? Dia ulang benda yang sama macam waktu tu. Waktu tu aku dah rasa mengemang, aku dah rasa seram dah. Apa hal pula pakcik ni minta beras kan? Dekat tengah-tengah hutan ni. Pakcik, kita orang sebenarnya sesat. Pakcik boleh tolong tak? Pakcik cari beras. Ada beras tak? Masih lagi dengan ayat yang sama. Tak ada pakcik, kita orang ada roti je ni. Sambil aku keluarkan roti dekat dalam beg aku, and then aku bagi pakcik tu. And bila aku ulur pakcik tu roti, pakcik tu tengok. Pakcik tu angkat. Pakcik tu tengok roti tu. Macam tu. Roti gardenia lah. Roti gardenia yang potong-potong tu kan. Lepas tu pakcik tu angkat roti tu. Roti tu kan sekeping, petak. Dia gulungkan jadi bulat. And then dia patahkan dua. Dia bagi kat aku balik. Betul aku macam, tak ada pakcik. Kita orang tak nak. Pakcik nak makan, pakcik makan lah. Pakcik tu bagi. And then dia bagi adik aku yang ada kat sebelah tu. Waktu tu muka adik aku macam cuah. Pelik lah pakcik ni kan. Betul pakcik tu cakap macam ni. Gigit roti ni, jangan bagi dia jatuh ke tanah. Dan jangan telan. Kalau tak jumpa jalan. Dia cakap macam tu. So aku macam, apa hal pula kan? Ambil. Dia kata macam tu. So aku pun ambil roti tu, and kita orang gigit sama-sama pada waktu tu. And nampak pakcik tu berjalan keluar daripada kawasan kita orang cap waktu tu. And bila kita orang nak try follow pakcik tu macam laju gila. Dia jalan, dia turun, and then dia hilang macam tu je. Tu macam, Kak, kau percaya ke cakap pakcik ni? Tak tahu. Tapi kita buat lah. Okay. Dia gigit roti tu. And waktu tu cap, dalam kepala otak aku tiba-tiba terfikir ataupun terlintas something yang di mana arwah ayah kita orang pernah cakap, kalau masuk hutan, kalau rasa-rasa sesat, ambil segenggam pasir yang ada kat situ, tanah ke, selawat, dan jatuhkan pasir tu. Tengok pasir tu jatuh belah kanan ke belah kiri, lebih kurang lah macam tu, untuk cari jalan. So aku pun angkatlah pasir seperti mana pesan arwah ayah kita orang buat, and benda tu jatuh ke kanan cap. Waktu tu aku macam, okay, jalan ke kanan lah ni. Tapi waktu tu mulut kita orang kan ada roti. Macam tu. So kita orang pun berdua jalan ke arah tempat depan tu cap. Tapi waktu tu yang aku nampak dekat depan tu, dia ada satu daun kelopak yang besar gila. Dia tutup macam ni waktu tu. Adik aku waktu tu, masa aku dah tunjuk daun besar tu, dia tu berlari cap. Dia terus berlari ke arah daun besar tu. And makin lama kita orang dekat daun besar tu, kita orang nampak ada cahaya matahari cap di sebalik daun besar tu tadi. So waktu tu kita orang macam, okay, dah jumpa jalan ni. And bila adik aku sampai kat depan tu cap, dia selak je daun